العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan peluang pada petang ini untuk sama-sama kita mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersempena dengan kelahiran Rasulullah dan juga bersempena kita sudah pun masuk kepada bulan Syaban. Bulan Syaban sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama berasal daripada perkataan tasya'ab. Apa maksud tasya'ab? Tasya'ab ini adalah yang tersebar, yang meluas, tersebar. Kata ulama, tersebarnya apa? Tersebarnya khairun kathir, dengan kebaikan yang banyak. Keduanya sebahagian ulama menyatakan maksud Sya'ban ini datang daripada perkataan sya'b, shin berbaris bawah, yang bermaksud iaitu jalan, tariq. Yang diambil juga maksudnya tariq itu adalah tariqul khair, jalan yang baik. Ada pula yang mengatakan bahawasanya berasal daripada perkataan asy'ab, daripada sya'b, yang maksudnya daripada jabar, iaitu Allah menampal seluruh hati-hati orang beriman yang berada dalam kesedihan. Jadi kalau kita lihat daripada sudut namanya pun sangat besar. Daripada kehebatan nama tu menunjukkan bulan tu adalah besar. Jadi mulia bulan Syaban ini bukan kerana bulan-bulan tu sendiri, tetapi mulianya bulan daripada bulan Syaban ini, kata ulama, kerana dia bersangkut, berkait dengan hawadith, berkait dengan peristiwa-peristiwa. Maka setiap sesuatu yang ada hubung kait dengan benda yang mulia, maka ianya jadi mulia. Itu kaedah. Seperti mana bulan Rabiul Awal jadi mulia, bulan Rabiul Awal itu kerana bulan tersebut adalah bulan kelahiran Sayyidil Anbiya, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama juga, bukan saya kata ulama kita ni cuma nukil je, kata ulama kita tak ada apa-apa. Kita sampaikan apa yang ulama sampai saja, bukan kita nak reka-reka. Jadi ulama kata malam yang paling hari yang paling mulia, yang paling baik, malam yang paling baik adalah hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana malam tersebut Nabi SAW lahir. Pagi tersebut adalah pagi Isnin, itu Nabi SAW itu dilahirkan. Maka itulah waktu yang paling agung. Begitu juga dengan bulan-bulan yang lain. Begitu dengan bulan Syaban juga. Bulan Syaban ini dimuliakan dengan beberapa peristiwa. Di antaranya peristiwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan puasa pada bulan Syaban, iaitu pada tanggal kedua Hijrah. Begitu juga pada bulan yang sama juga, pada tahun yang sama juga, beralihnya kiblat. Jadi bulan ni bulan Allah Subhanahu Wa Taala alihkan kiblat. Daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah berfirman kepada Nabi SAW, kami melihat kamu, wahai Muhammad, sentiasa mendongak dan mendelik kepala kamu, mendongak kepada kamu ke langit. Nabi SAW ketika mana Allah perintahkan Nabi untuk menghadap ke Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas untuk dijadikan kiblat kepada orang Islam pada waktu tersebut. Maka Nabi SAW rasa rindu nak kembali semula kepada Masjidil Haram. Kenapa Allah SWT pindah kepada Baitul Maqdis? Kerana pada waktu itu orang-orang Yahudi, mereka ni teruk sangat mulhid ni, kufur, tak nak sangat, teruk sangat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala arahkan ke Baitul Maqdis supaya mereka orang Yahudi ni nampak, oh lah, nampak sama dengan kita.
Jadi kita boleh ikutlah agama Islam sama. Kiblat mereka ke sana, kiblat kita pun ke sana, satu kiblat. Macam kita sekarang ni, orang Islam semua satu kiblat. Tak ada kiblat yang lain. Tapi sama-sama Islam juga nak mengkafirkan di antara umat Islam, na'udzubillah. Walaupun kiblat yang sama. Bagaimana dulu orang-orang Yahudi, mereka kiblat ke Baitul Maqdis, begitu juga Allah hadapkan orang Islam semua menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kiblatnya ke mana? Ke Baitul Maqdis. Tetapi Nabi SAW dalam hati Nabi, lebih kurang Allah nak sangat kembali balik semula ke Baitullahil Haram. Selalu dongak ke langit dengan pengharapan Allah Subhanahu Wa Taala kembali semula kiblat ke langit. Jadi setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat tersebut, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wahai Muhammad, kamu sentiasa mendongakkan kepalamu ke langit, mengharapkan daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dialihkan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram, iaitu Ka'batul Musyarrafah. Maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga falanwalliyannaka qiblatan tardaha, akan kami palingkan kiblat yang kamu redai. Begitu daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala sawfa yu'tika fatarda. Saya kami akan berikan kepada kamu, akan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu beralihlah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram kerana keinginan yang sangat kuat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa antaranya juga daripada peristiwa-peristiwa yang mana Allah Subhanahu Wa Taala muliakan bulan Syaban ini, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan turunkan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berkatnya, hebatnya bulan, sebab itu bulan Syaban ini dikatakan sebagai bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan apa yang Rasulullah inginkan, iaitu tahwilul qiblah. Diberikan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu selawat, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana adatnya sebelumnya Allah sentiasa berselawat kepada para anbiya. Allah selalu sentiasa. Sebab itu di dalam satu hadis ditanya kepada Nabi Allah Musa alaihi salam oleh Bani Israel. Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, apakah Allah selawat? Maka disitulah Allah beritahu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, wahai Musa, katakan, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berselawat kepada para anbiya-Nya dan juga para rasul-rasulnya. Itu Allah Subhanahu Wa Taala adatnya. Tapi Nabi Muhammad SAW lebih besar lagi, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dengan disebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan juga para anbiya, para malaikat, dan sentiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini terdapat beberapa hukum, di antaranya kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, la yang bagi, tidak patut bagi orang yang berselawat kalau dia selawat Allahumma salli ala Muhammad saja. Dia selawat dia sertai dengan taslim, iaitu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad pun boleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima pun boleh. Itu yang lebih aula yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau kita dah tengok daripada kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi kepada kita, beritahu, ulama beritahu kepada kita bahawasanya di dalam bulan Syaban ini namanya tasya'aba khairun kathir, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala lebarkan, Allah Subhanahu Wa Taala sebarkan daripada banyak-banyak kebaikan, maka kita dituntut untuk melakukan apa jua kebaikan. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum,
Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak pernah melihat kamu berpuasa mata sumu fi syahrin illa Sya'ban. Kami tidak pernah melihat kamu berpuasa penuh melainkan di dalam bulan Sya'ban, mata sumu fi Sya'ban. Sebagaimana kamu berpuasa di dalam bulan Sya'ban. Maka sallallahu alaihi wasallam beritahu, zaka syahrun yaghfulu an, daripada bulan itu ramai manusia yaghfulu anhan nas. Daripada bulan itu ramai manusia yang lalai di antara mabaina Rajab wa Ramadan, di antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Bulan Syaban berada di antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Jadi bulan ni duduk tengah-tengah ni ramai manusia yang leka, ramai manusia yang lalai. Kenapa? Macam mana boleh manusia lalai pada bulan tersebut? Kerana pada bulan Rajab adalah bulan haram. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan bulan Rajab kerana bulan itu adalah bulan haram yang mana diangkat amalan-amalan digandakan, dibesarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun pada bulan Ramadan, manusia umat Nabi Muhammad SAW menyibukkan diri dengan ibadat dan sebagainya. Tetapi bulan Syaban, ramai orang buat tak tahu je, buat yang kata. Jadi bulan tersebut Nabi SAW nak beritahu jangan kita biarkan. Maka kita penuhi dengan amalan-amalan kita. Begitu juga daripada hadis yang sama Nabi SAW kata, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, dan aku suka amalan aku diangkatkan ketika aku sedang berpuasa, atau kama qala. Nabi SAW nak, kerana bulan Syaban ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu Wa Taala angkatkan amalan-amalan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cuba kita fikirkan, amalan yang macam manakah kita nak Allah Subhanahu Wa Taala tengok amalan kita. Jadi amalan kita buat satu amalan buat amalan, tetapi amalan juga kita perlu pastikan amalan kita itu adalah amalan yang begitu perfect, yang sempurna, yang dimasukkan daripada amalan itu dengan sifat-sifat keikhlasan kita di dalam melakukan ibadah. Bukan kita sekadar memperbanyakkan ibadat, tetapi ibadat kita itu rosak di sisi Allah Ta'ala. Jadi bila diangkat amalan kita di sisi Allah, Allah melihatkan amalan-amalan kita itu adalah amalan yang jernih, yang baik, yang bersih, yang khalis. Sebab itu dipanggil ikhlas, suci. Suci daripada bercampur dengan makhluk, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tak nak amalan kita diangkat dalam keadaan amalan kita itu tidak baik, amalan kita itu tidak sempurna. Kita nakkan amalan kita yang begitu baik bila Allah Subhanahu Wa Taala tengok dan telik amalan tersebut. Maka Nabi SAW beritahu, aku nak amalan aku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Dan puasa ini adalah suatu sir yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana puasa ini adalah bahagian yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan pahala yang mana tidak diketahui oleh para malaikat. Wa ana ajzi bihi disebut di dalam hadis. Aku yang berikan pahala daripada puasa. Jadi amalan-amalan yang lain sudah diberikan ketetapan daripada berapa banyak daripada amalan tersebut. Kalau kata solat, berapa pahala dia, malaikat tahu. Daripada sedekah, berapa banyak, malaikat tahu. Bila Allah SWT tulis, bila mereka ambil tahu, ini pahala sekian. Tapi bila puasa, Allah tak beritahu. Bila sampai, Allah kata tulis sekian-sekian pahala ganjaran. Baru malaikat tahu berapa ganjaran pahala puasa tersebut. Maka besarnya puasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita selaku umat Nabi SAW, yang perlu kita ikut, yang mesti kita ikut adalah junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Bukan kita mengajak manusia ini untuk mengagungkan Syaban itu sendiri, kerana Syaban itu adalah bulan. Bukan nak mengagungkan tempat kerana tempat itu tempat. Kita nak mengagungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang khaliquz zaman. Allah yang menciptakan zaman. Wa khaliqul makan. Allah yang menciptakan tempat. Jadi dalam masa yang sama kita nak irtibat. Kita nak ikatkan manusia ini dengan waqa'i, dengan hawadis, dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam bulan Syaban seumpama tadi, yang disebutkan tentang pengalihan kiblat ataupun pertukaran kiblat. Dan juga kita nak beritahu juga bulan ini adalah bulan turunnya ayat di mana kita diperintahkan untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita ingat.
Cuba kalau kita sendiri, kita seumpama contoh, kita berkahwin. Ada tak yang lupa dia punya anniversary dia? Anniversary tu lupa. Abang takkan lupa abang. Nak kena cubit ni kan. Kalau kat sini ada rumah dia kata, abang tak lupa ke tu? Kita punya anniversary. Kita punya birthday, lupa. Anak punya kelahiran, kadang ibu dia sangat-sangat tengok pada anak, sangat penting tengok anak dia lahir. Sampai ingat tarikh lahir anak dia. Kerana apa? Kerana dia merasakan ia adalah suatu yang istimewa. Kalau kita rasakan tarikh hawadis ataupun peristiwa yang berlaku di dalam bulan Syaban ini sesuatu yang istimewa, nescaya kita akan sambut, kita ingat kepada dia. Dan juga kita buat apa yang dibuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain. Datuk orang kata, Ustaz, Datuk macam mana tu baca Yasin 3 kali pada malam Lailatul Nisfi min Syaban? Rasulullah tak buat. Baik. Itu perbahasan besar. InsyaAllah sikit lagi kita akan bahaskan sikit lagi. Jadi di antara bulan yang mulia dan di dalam kemuliaan yang terdapat di dalam bulan Syaban juga, bulan Syaban ni kalau kita lihat ada satu masa, satu waktu yang dikatakan sebagai malam Lailatul Nisfi min Syaban. Banyak hadis-hadis yang menceritakan, yang mana tak kosong. Ada hadis maudhu', ada hadis yang dhaif, ada hadis maqtu' dan sebagainya, hadis munqati'. Ada banyak jenis hadis, tapi ada sebahagian di antaranya Imam Ibn Hibban ada yang meringankan pada pendhaifan hadis-hadis yang berkaitan daripada hadis tentang bulan Syaban, sebagaimana yang disebutkan oleh almarhum Sayyid Muhammad bin Ali Alwi bin Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Beliau menyatakan di dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, limadza wa madza fi Sya'ban, kenapa dan apa di dalam bulan Sya'ban itu. Jadi kita baca dengan hati kita yang terbuka. Kalau kita tak terima, silakan. Kalau kita nak terima, jalankan sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama. Di dalam hadis yang disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yattali'u ila jami'i khalqih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada seluruh umat, seluruh daripada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru, dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan jami'al khalq. Allah Subhanahu wa taala ampunkan melainkan illa musyrik atau musyahin, melainkan orang yang musyrik dan orang yang mana yang membenci di antara sama, bergaduh di antara sesuatu sama lain. Daripada hadis yang lain disebutkan juga musyahin dan qatilun nafs, dan orang yang membunuh diri termasuk juga. Maka yang lain semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam tersebut sebenarnya kita dianjurkan, malam apa? Malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Begitu juga daripada hadis yang lain, pada malam tersebut dicatatkan bahawasanya orang ini sampai bila ajal dia. Tahun ni ke, tahun depan ke, lepas ni ke. Dan kita dah persiapkan malam tersebut kita baca Al-Quran. Kenapa baca Yasin? Kenapa tak baca yang lain? Kita rasa semua orang pandai baca macam kita ke? Tu soalan dia. Saya sendiri mengikut pengalaman mengajar orang membaca Al-Quran. Kadang-kadang yang sudah berumur masih belajar Iqra', masih belajar Qiraati, masih belajar kitab, masih belajar lagi Alif Bata, kita rasa. Tetapi yang mereka tahu apa? Yasin. Ustaz, saya dah hafal lah. Hafal apa? Saya hafal lah Yasin. Yasin yang dah hafal. Silakan Yasin. Tak nak baca Yasin pun terserah. Nak baca satu Quran 30 juzuk pun bacalah 30 juzuk. Tapi itulah yang dikehendaki oleh ulama adalah jangan biarkan malam tersebut terlepas. Maka kita himpunkan banyak-banyak, baca doa, ulama susun doa-doa pada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, iaitu doa yang menyeluruh, doa yang lengkap, yang mana mereka kaji daripada hadis-hadis Nabi SAW. Seumpama malam tersebut kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis tadi disebutkan fayaghfiru jami'al khalq, Allah ampunkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, melainkan orang yang musyrik, mana orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebutkan daripada hadis yang lain,
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Turun bukan maksud, jangan kita faham turun Allah Subhanahu wa taala tu macam makhluk. Tak, bukan turun. Tapi ulama mengatakan isunya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun. Yang di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, memberikan keberkatan kepada hamba-Nya pada malam tersebut seperti banyaknya bulu-bulu kambing ghanamu bani kalb. Bani kalb ni pada zaman dulu di antara kabilah yang besar dan juga di antara kabilah yang paling banyak menternak kambing. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan perumpamaan bahawasanya Allah mengampunkan, memberi kebaikan yang banyak kepada hamba Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Daripada kebaikan-kebaikan seperti banyaknya bulu kambing. Kat sini ada orang pernah kerja ni, kira bulu kambing. Piramli tu kira bulu apa? Kira bulu harimau. Masya Allah, kira bulu harimau ke bulu beruang. Jadi tak ada orang nak kira banyak mananya kelebihan dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita rebut daripada bulan tersebut, bulan Syaban ini, untuk kita melakukan daripada amalan-amalan. Sebab itu rahsia-rahsia yang terdapat daripada bulan Syaban ini yang mana kita tidak dapat tak cari satu persatu, sedangkan ulama kata macam seumpama daripada bulan ini adalah bulan yang diangkat daripada amalan. Bukan bulan ini khusus saja kata ulama, bukan bulan Syaban saja. Sedangkan amalan umat Nabi SAW diangkat juga pada hari Isnin, pada hari Khamis, pada petang hari, pada malam, pada pagi hari. Ditukar ulama pada hadis disebutkan malaikat pada waktu pagi turun, pada waktu malam turun pada waktu pagi, nak tukar dia punya shift, tukar. Malaikat pun tukar shift juga. Yang petang naik untuk gantikan pada waktu malam, tukar pada waktu pagi, subuh dengan asar, tukar. Maka Allah Subhanahu wa taala beritahu pada malaikat, wahai malaikat, kamu tinggalkan hamba aku. Masya Allah, kita ni, kata Sayyid Al-Habib Al-Habib Ali Al-Jufri hafizahullah ta'ala matta'anallah bituli hayatihi, beliau berkata apa? Sesungguhnya anta muhtam indallah. Sesungguhnya kita semua ni adalah orang yang penting di sisi Allah. Sebab itu Allah letakkan kita ni bodyguard, jaga kita kiri dan kanan. Tak cukup kiri dan kanan, malaikat pagi, petang, siang, malam jaga kita ni. Tukar shift. Jadi Allah SWT sebut, kamu tinggal hamba aku. Allah. Kita tak rasa. Allah beritahu malaikat, kamu tinggal hamba aku. Kenapa? Maka malaikat kata, aku turun, aku tengok hamba kau solat, aku naik, hamba kau solat, tukar, sentiasa solat. Masya Allah, seronoknya kita. Malaikat report pada Allah Subhanahu wa taala, aku naik, hamba kau tengah solat, aku turun, hamba kau tengah solat. Semua dalam keadaan solat. Maknanya amalan kita pagi dan petang diangkat oleh malaikat ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Maka petang ni, ni kita buat petang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat amalan kita, malaikat angkat amalan kita dalam keadaan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu pada bulan Syaban ini nak kita irtibat, yakni rabtul abdi bi khalq. Kita nak ikatkan daripada hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala yang mencipta bulan, dan juga nak mengikatkan manusia dengan sahibuz zaman, daripada orang yang duduk pada zaman waktu tersebut, dijadikan peristiwa itu mulia oleh kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita dah lihat banyak daripada amalan-amalan pada bulan malam nisfu min Sya'ban, yang mana amalan kita diangkat dan ditulis kita punya ajal pada waktu tersebut, maka kita buat amalan sungguh-sungguh, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta di antara istighfar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Perbanyakkan, ulama kata 100 kali, 1000 kali, 2000 kali, tak jadi masalah. Sebab apa?
Istighfar kita tidak habis kerana dosa kita. Kita tidak tahu berapa banyak dosa yang kita pernah buat dan kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa lagi? Banyak-banyak ulama anjurkan kita, berapa bukan seorang ulama, bukan 2 orang, bukan 3 orang, bukan 4 orang, bahkan ribuan ulama yang menganjurkan kita untuk menghidupkan malam Lailatul Nisfi Sya'ban itu secara khusus dan pada bulan Sya'ban secara keseluruhannya. Bagi yang nak ikut silakan, tak ada masalah. Kalau yang nak berselisih silakan berselisih, tak ada masalah. Kerana agama itu luas, jangan kita jumutkan agama itu, jangan kita sempitkan agama kita, agama Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat pandangan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita dah masuk pada bulan Syaban. Maka kata Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, barang siapa yang mana baik pada bulan Syaban, insya-Allah pada bulan Ramadan nanti dia akan elok dan baik pada bulan Ramadan. Maka ini kita punya tujuan kita ni. Kita nak buat baik ni. Bukan kata tunggu bulan Syaban je. Bulan-bulan sebelum. Dan seterusnya lah. Mana bulan Syaban kita prepare baik-baik. Kita dah buat sebagaimana ulama. Sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Rahimahullah ta'ala. Yang mana beliau ini sangat-sangat jaga. Bila nak masuk saja bulan Ramadan, dia dah sibuk dah. Sibuk dah dengan apa? Tulis jadual. Tulis jadual ibadat pada bulan Ramadan. Nak apa nak buat benda semua. Sampai dia kata pada anak dia, wahai anakku, kamu ada masa lagi tak? Kalau boleh aku nak beli masa kau. Nak beli masa. Tapi masalahnya masa tak boleh beli. Kalau boleh beli masa, kita nak beli masa. Tapi kalau boleh beli masa, tak tahu kita nak buat apa kalau boleh. Mungkin kita nak cari dunia lebih kot. Mungkin kita nak main lebih kot. Mungkin kita nak tidur lebih kot. Itu mungkin kita. Tapi ulama' masa yang mereka tak cukup tu kerana penuhi dengan ibadat-ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penuhkan dengan beristighfar, penuhkan dengan zikir, penuhkan dengan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, penuhkan dengan dengan macam-macam lagi jenis kebaikan-kebaikan yang mendapat pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebabkan mendapat pandangan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengharapkan wa rahmatuka arja, dan rahmat engkau ya Allah yang lebih aku mengharapkan, indi min amali, yang lebih aku harapkan daripada amalan aku. Amalan kita tak ada apa. Nabi pun kata amalan dia tak ada apa-apa dan mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan peluang yang masa yang kita masih ada lagi ni. Entah berapa lama lagi waktu yang Allah bagi kepada kita, berapa talian hayat lagi kita ada talian hayat untuk kita duduk di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita tak gunakan sebaiknya, nanti kalau dah terlepas, dah tak boleh lagi nak kembali lagi, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Pada waktu tersebut, orang-orang mujrim, orang-orang yang melakukan dosa kesalahan, mereka semua tundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengata, kami dah melihat, kami dah rasa, kami dah dengar apa yang berlaku pada hari kiamat. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia untuk kami beramal soleh, nak balik dunia. Sesungguhnya kami dah yakin. Nak tunggu yakin dekat akhirat dulu baru kita nak beramal. Allah kata, dah tak boleh dah. Atas dunia kau tak nak buat. Dekat akhirat baru kau berfikir. Tak ada masa dah untuk kau kembali. Jadi waktu inilah kita nak ambil betul-betul peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan setiap masa, setiap saat, setiap detik yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk kita gunakan supaya kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi waktu-waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kelebihan pada waktu tersebut. Kalau tengok dekat shopping mall, masa ada diskaun, ada sales, kita berebut nak pergi cari, betul tak? Tak cukup. Setiap hari kata, abang jom pergi. Semalam dah pergi. Ada lagi nak beli. Ada banyak sale ni, abang tinggal lagi seminggu lagi sale. Nah, kita pulun habis-habis lah sale. Habis duit gaji suami dah bahan. Kenapa? Sale. Ni sekarang ni kita ni macam kita, ibarat kita berniaga. Sebab Allah SWT berikan perumpamaan daripada Al-Quran, qard. Kita ni berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ibarat. Jadi kita nak dapatkan pulangan yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila lagi? Ini Allah kata, ini kalau kamu buat ni untung dia besar.
Begitu kita yang mana yang ada trade dan sebagainya kan, yang mana buat trade, yang pergi, oh ini waktu ni waktu paling baik ni jual ni, harga naik melambung ni. Jadi kita jual, harga pun naik melambung, masya-Allah. Waktu tu kita tahu. Dan sekarang ni kita dah tahu dah waktu yang lebih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita tidak pulun baik-baik? Kenapa kita tak ambil betul-betul? Jadi waktu inilah kita nak ambil semua peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala bukan bersifat dengan bakhil. Bahkan Allah Karim. Allah ini Maha Pemurah kepada hamba dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Ghafur, Maha Pengampun kepada hamba-Nya. Kalau kita pernah buat salah, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah nescaya Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Lebih-lebih lagi kita sudah hampir kepada bulan Ramadan, dah tak jauh sangat dah. Kita rasa sebulan, sebulan. Memanglah kalau kita kira, tapi dah tak lama sangat kita dengan Ramadan. Bagaimana persediaan kita untuk masuk pada bulan Ramadan, penuhi masa-masa kita. Jangan waktu ini baru kita nak belajar Al-Quran. Sepatutnya lidah kita sudah fasih membaca Al-Quran. Kerana bulan Ramadan nanti bila masuk, kita sudah mampu membaca dengan Al-Quran itu dengan jumlah yang banyak. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan Al-Quran. Sedihlah. Bulan Al-Quran kita dapat baca 2 line, 3 line Al-Quran. Sedangkan bulan Al-Quran. Sedangkan bulan yang digandakan amalan-amalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Saya tak boleh baca. Kenapa? Baru masuk Ramadan nak belajar alif, nak belajar abata. Baru nak belajar, boleh baca Alhamdulillah, tapi boleh baca satu merangkak-rangkak baca. Kan baik kalau sekarang kita sudah baca dengan baik, bila masuk bulan Ramadan, Allah seronoknya baca, nak dapat baca. Dengar pula orang, 1 juzuk 1 hari. Alhamdulillah saya dapat. Kita dalam hati kita, tak payahlah kita cerita kat orang. Orang ni cerita 1 juzuk, Alhamdulillah aku dapat lah 10 juzuk 1 hari. Masya Allah. Kenapa? Kalau kita tengok para hufazul Quran, kalau dia ambil masa untuk habiskan 1 juzuk tu lebih kurang dalam 10 minit ke 15 minit. 1 juzuk. Ada yang boleh khatam Al-Quran 1 hari, 30 juzuk. Itu orang manusia biasa. Kalau manusia yang luar biasa, khatam Al-Quran Imam Syafi'i 1 hari 2 kali. Masya Allah. Macam mana tu? Keberkatan waktu dan juga kehebatan mereka dalam membaca Al-Quran. Kita bila nak baca Al-Quran tu? Wallahu a'lam. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kesempatan ini kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala waktu ini, waktu yang di mana dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon pada Allah supaya tetapkan iman kita, tetapkan kasih kita kepada Allah, tetapkan kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapkan kita istiqamah di dalam jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhkan kita daripada segala perkara yang melalaikan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhkan kita daripada leka untuk mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kita ini sentiasa ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sentiasa menjaga amalan kita, dan kita terus istiqamah, ikhlas di dalam segala amal yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amalan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu